Apakah hak-hak asasi anda? Bagaimanakah perlembagaan melindungi anda? Mengenai hak-hak asasi anda, perlembagaan memperuntukkan hak-hak yang amat penting kepada kehidupan. Dan apakah hak-hak tersebut? Yang pertama, di dalam perkara yang kelima, kebebasan diri. Ianya menyatakan bahawa seseorang tidak boleh dilucutkan nyawa atau kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika seseorang dihukum untuk jenayah kecil, hukumannya mestilah setimpal dengan jenayah yang dilakukannya, apa yang dipanggil hukuman sepadan. Sebagai contoh, seorang lelaki tidak boleh dipotong tangannya kerana dia telah mencuri wang, sama ada kecil atau besar. Hukuman harus dihadkan kepada hukuman-hukuman penjara mengikut undang-undang jenayah. Perkara 5 juga memperuntukkan tentang hak untuk hidup. Mahkamah-mahkamah di Malaysia telah mentafsirkan frasa hak untuk hidup sebagai hak untuk mata pencarian. Hak untuk hidup adalah hak untuk mencari rezeki. Apa maksud hak kepada mata pencarian? Ini adalah hak seseorang untuk bekerja dengan aman dan selesa di tempat kerja anda, dan gaji mestilah diterima dan cukup di sisi undang-undang, atau anda boleh memilih untuk menjalankan perniagaan yang menjana pendapatan. Hak ini tidak boleh diambil atau dilucutkan daripada anda. Yang kedua adalah perkara 8 berkenaan dengan kesaksamaan, equality. Ia menyatakan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan undang-undang harus melindungi semua orang secara sama rata. Semua tertuduh untuk sesuatu jenayah hendaklah dilayan dengan kaedah yang sama untuk kesalahan yang sama. Jika seseorang itu lahir di Pahang, tiada siapa boleh menghalangnya daripada bekerja di Kuala Lumpur. Seseorang yang dilahirkan di Sabah dibenarkan bekerja di Kuala Lumpur. Dia tidak boleh dihalang daripada membeli, memiliki atau menjual tanah, memulakan perniagaan atau pekerjaan dengan alasan dia menganut agama atau kaum itu atau ini atau berlainan. Sebagai contoh, apabila bil elektrik anda, iaitu bil tenaga nasional, dihantar kepada anda, tidak kiralah apa kaum anda haruslah membayar bil anda berdasarkan jumlah elektrik yang anda telah menggunakan. Perkara ke-9 pula mengenai kebebasan bergerak. Nah, mengikut hak ini, anda boleh bergerak ke semua negeri di Malaysia. Dan apabila anda mengambil kereta dan berlepas dari kata umpamanya Kelang untuk melawat saudara mara di Ipoh, di sempadan Selangor, tiada siapa yang boleh menghalang anda. Walau bagaimanapun, jika anda telah melanggar mana-mana undang-undang jenayah, polis berhak menahan anda daripada bergerak ke mana-mana tempat. Perkara ke-10 pula mengenai hak kebebasan untuk bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara yang ke-10 menyatakan bahawa sesiapa dalam mana-mana persatuan atau parti yang menyertai atau menjadi ahli tidak sepatutnya terhalang. Anda boleh juga bercakap secara bebas, tertakluklah kepada batasan-batasan tertentu dan tidak seharusnya mengancam perpaduan kaum atau agama. Anda juga bebas untuk menyertai mana-mana masyarakat, parti politik atau mana-mana organisasi lain. Bagaimanapun, Parlimen mempunyai hak untuk mengawalnya. Perkara 11 pula adalah kebebasan beragama. Ianya menyatakan bahawa setiap orang berhak mengamalkan agamanya. Setiap agama juga mempunyai hak untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Perkara ke-12 pula adalah hak mendapat pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama atau kaum dalam pendidikan.
pusat pendidikan awam, bantuan kerajaan atau sekolah tidak boleh dihalang daripada mengajar pelajar di mana-mana sekolah. Akhir sekali, perkara 13, melindungi hak anda terhadap harta anda. Perlembagaan mengatakan bahawa jika anda membeli pejabat atau rumah, tiada siapa yang boleh mengambil harta itu atau melucutkannya daripada anda. Kesimpulannya, perlembagaan bukanlah satu-satunya undang-undang untuk hanya mentadbir negara. Perlembagaan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi anda. Terima kasih dan selamat sejahtera.